Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Zurida binti Matusin dari Sekolah Kebangsaan Pulau Melayu Miri akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu Aplikasi Pelan Intervensi 5 Langkah, singkatannya PILL, dalam meningkatkan kualiti dan peratus tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah PBD bagi subjek Bahasa Inggeris. Kajian tindakan yang dijalankan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan peratus tahap penguasaan, singkatan dia TP, murid dalam pentaksiran bilik darjah iaitu PBD bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah keberkesanan pelan intervensi 5 langkah PILL yang diguna pakai oleh semua panitia di sekolah kami. Kajian ini juga untuk melihat akan kesediaan penerimaan murid-murid terhadap perubahan kaedah sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dengan berstruktur dan terancang secara atas talian, luar talian dan juga secara offsite, yang kini dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau mana-mana lokasi yang bersesuaian secara optimum yang dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah. Singkatannya PDPR. Kumpulan sasaran kajian saya terdiri daripada 41 orang murid daripada tahun 2 hingga tahun 5 yang belum mencapai tahap penguasaan 3 dalam PBD. Tinjauan awal telah dilaksanakan berdasarkan analisis PBD oleh guru-guru Bahasa Inggeris sepanjang PDPC dan juga PDPR. Kajian ini juga mengambil kira latar belakang sosial murid yang menjadi faktor utama murid belum mencapai tahap penguasaan minimum. Analisis daripada PBD yang dijalankan menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam bilangan murid yang menguasai TP minimum. Berdasarkan maklum balas daripada ibu, bapa dan penjaga, mereka menyatakan bahawa kaedah yang digunakan memudahkan mereka untuk membimbing anak-anak dalam menjalani PDPR, seterusnya membantu anak-anak meningkatkan tahap penguasaan mata pelajaran Bahasa Inggeris. Refleksi pengajaran dan pembelajaran isu yang lalu. Saya mengajar di SK Pulau Melayu Miri sejak tahun 2017 hinggalah sekarang. Saya mula mengajar subjek Bahasa Inggeris bermula tahun 2006. Dari pengalaman mengajar hampir 15 tahun, saya dapati bilangan murid yang memerlukan sokongan visual dan juga bimbingan guru secara berterusan dalam menguasai kemahiran membaca dan memahami ayat dan juga teks ringkas. Ini termasuklah dalam kemahiran bertutur dan mengekspresikan idea serta kepahaman mereka dalam bentuk tulisan masih ramai. Keadaan ini membimbangkan saya sebagai seorang guru yang mengimpikan murid-murid menguasai semua kemahiran dengan baik dalam subjek Bahasa Inggeris. Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup mencabar bagi semua rakyat Malaysia apabila seluruh dunia dilanda penularan wabak COVID-19. Sesi persekolahan mula terhenti apabila sekolah ditutup akibat perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu 18 Mac hingga 15 Julai 2020 buat kali pertamanya dan 12 Oktober hingga 18 Disember buat kali keduanya. Sisi pembelajaran murid diteruskan di rumah sehingga kini tahun 2021 dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian mengikut keperluan murid sama ada secara atas talian, luar talian ataupun offsite. Situasi ini telah menimbulkan kebimbangan para guru termasuklah diri saya sendiri apabila mengenangkan sama ada murid dapat atau tidak memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru dalam keadaan tidak bersemuka secara langsung seperti biasa. Seterusnya, dapat atau tidak mereka menguasai tahap penguasaan minimum PBD. Terdapat beberapa pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh diguna oleh guru
menggunakan medium yang sesuai antaranya Google Meet, Google Form, YouTube, WordWall, Quizzes, Live Worksheet, Kahoot, TV Pendidikan, Cek YouTube dan banyak lagi. Saya juga tidak terkecuali daripada menggunakan pendekatan tersebut dengan menggunakan pelbagai aplikasi bagi menyampaikan pengajaran saya kepada murid di rumah. Saya dapati setiap aplikasi yang digunakan terdapat kebaikan dan kelemahan tertentu. Justru bagi memastikan semua murid dapat mengikuti sesi PDPR yang dilaksanakan dan para guru dapat merancang serta membuat pentaksiran secara berterusan, pentadbir sekolah mengarahkan semua guru untuk menggunakan pelan intervensi 5 langkah PILL bagi merekod semua murid mencapai tahap penguasaan minimum PBD iaitu TP3. Seterusnya memastikan semua murid menjalani PDPR pada tahap yang optimum di mana tiada isu murid tercicir dalam PDPR. Seterusnya kita akan lihat isu keprihatinan fokus kajian. Okey, kajian saya adalah berfokus kepada murid-murid yang belum mencapai tahap penguasaan minimum iaitu TP3 dalam pentaksiran bilik darjah. Masalah yang dikesan ialah murid-murid suka memahami ayat dan teks ringkas dalam bahasa Inggeris. Selain itu, fokus kajian saya juga menyentuh cara menarik minat murid dalam pembelajaran bahasa Inggeris sewaktu PDPR. Saya juga hanya memfokuskan kajian saya terhadap 41 orang murid dari kelas tahun 2 hingga tahun 5 sebagai responden kajian. Seterusnya kita lihat objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk memastikan perancangan intervensi PBD peringkat sekolah dilakukan dengan berkesan dan mendatangkan impak bagi sekolah berkualiti serta kemenjadian murid. Objektif khusus kajian ini diharapkan akan dapat mencapai dengan mengenal pasti punca isu berdasarkan analisis data yang relevan, memilih intervensi yang berimpak tinggi untuk menangani isu, dan membuat perancangan intervensi secara rapi. Kumpulan sasaran merupakan murid yang terlibat seramai 41 orang dari kelas tahun 2 hingga tahun 5 yang belum menguasai tahap penguasaan 3 dalam PBD fasa 1 yang dijalankan pada bulan Mac. Seterusnya kita akan lihat pelaksanaan tindakan. Okey, pertama sekalinya kita melakukan tinjauan awal masalah. Okey, seramai 41 orang murid telah dipilih sebagai sasaran kajian berdasarkan analisis data PBD pada bulan Mac. Okey, sebelum langkah-langkah seterusnya diambil dalam menjayakan kajian ini, tinjauan terhadap masalah telah dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Okey, tinjauan dilakukan dengan mengenal pasti murid yang belum menguasai TP3 melalui data analisis PBD fasa 1 yang telah dilaksanakan pada bulan Mac. Okey, data ini disediakan oleh penyelaras PBD sekolah kami. Okey, kami melakukan 3 kaedah tinjauan awal masalah. Yang pertama, kami menggunakan kaedah pemerhatian. Okey, menggunakan data tadi, kami mengenal pasti murid-murid yang belum menguasai tahap penguasaan minimum. Kemudian kami menjalankan refleksi di mana semua guru-guru subjek bahasa Inggeris berbincang dan membuat justifikasi data PBD bersama pihak pentadbir dan juga penyelaras PBD sekolah lah. Seterusnya kami mengenal pasti kaedah yang sesuai digunakan, okey, bagi memastikan murid-murid ini tadi dapat mencapai tahap penguasaan minimum, iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran, apa juga faktor-faktor lain yang boleh membantu guru-guru meningkatkan kemahiran serta pengetahuan, seterusnya dapat membantu murid-murid tadilah untuk mencapai tahap penguasaan yang minimum.
Seterusnya tindakan. Okey, maksudnya apa yang kami buat. Okey, menggunakan pelan intervensi yang dicadangkan oleh pihak pentadbir, kami memahami dahulu bagaimana menggunakan template ini tadi. Kemudian kami berbincang untuk mengisi template ni, jadual ini mengikut ketetapan yang telah diberikanlah. Okey. Ini adalah tinjauan awal masalah untuk pelaksanaan kajian. Seterusnya, kita akan lihat dengan lebih terperinci analisis tinjauan masalah yang disebutkan tadi. Okey, kita lihat kaedah pemerhatian di mana kami telah mengenal pasti seramai 41 orang murid masih berada bawah tahap penguasaan minimum iaitu TP3. Okey, berikut adalah senarai nama dan tahap penguasaan murid yang dijadikan responden kajian lah. Okey, iaitu murid tahun 2 hingga tahun 5. Kita lihat murid tahun 2 seramai 17 daripada 25 orang murid masih belum menguasai tahap penguasaan 3. Manakala murid tahun 3 seramai 6 orang daripada 30 orang murid belum menguasai TP3. Manakala murid tahun 4 seramai 13 orang daripada 24 orang murid belum menguasai TP3. Dan begitu juga dengan murid tahun 5 seramai 5 orang daripada 24 orang murid belum menguasai tahap penguasaan minimum. Okey, ini merupakan senarai nama murid yang belum menguasai tahap penguasaan TP3 dalam PBT. Okey, setelah mengenal pasti bilangan murid sebagai kita punya responden kajian, okey, kita jalankan tindakan yang seterusnya iaitu membuat refleksi. Okey, perbincangan antara guru dan juga pentadbir telah dijalankan bagi mengenal pasti isu ataupun masalah kumpulan sasaran sebelum kami menetapkan pelan intervensi yang bersesuaian. Okey, antara faktor yang menjurus kepada isu tersebut ialah perubahan drastik suasana serta kaedah pengajaran dan pembelajaran kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Okey, sebelum ini kita menjalankan PDPC di mana PDP dijalankan secara bersemuka. Okey, setelah bila berlakunya perubahan drastik iaitu kita bertukar daripada bersemuka kita bertukar kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Yang ini salah satu faktor yang menyebabkan murid belum menguasai tahap penguasaan minimum tersebut. Seterusnya faktor yang kedua, kurangnya aktiviti ataupun program peningkatan pengetahuan serta kemahiran guru-guru kesan daripada pandemik ni. Okey, jika sebelum berlakunya pandemik ini taklimat ataupun kursus sering dijalankan dengan mengambil kira penglibatan semua gurulah. Okey, apabila berlakunya pandemik ini, segala aktiviti atau program peningkatan pengetahuan serta kemahiran guru-guru ni tersekat, terhenti. Ini juga merupakan salah satu faktor yang kami kenal pastilah. Okey. Seterusnya, selepas menjalankan sesi refleksi tadi mengenal pasti masalah dan faktornya, kami menjalankan tindakan dengan menggunakan cadangan daripada pihak pentadbir menggunakan template pelan intervensi 5 langkah PILL seperti yang disarankan oleh mereka lah. Seterusnya, kami merancang aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran serta pengetahuan guru selari dengan keadaan semasa. Okey, selepas analisis tinjauan masalah dilakukan, okey, saya menjalankan pelan intervensi 5 langkah seperti yang disarankan oleh pihak pentadbir. Okey, berfokus kepada murid yang tercicir ataupun belum menguasai tahap penguasaan minimum. Okey, apabila PIL ini dijalankan, dilaksanakan, bilangan murid yang
tidak menguasai TP minimum tadi dapat dikurangkan dari masa ke semasa, di mana menunjukkan peningkatan dari segi kehadiran PDPR dan juga peningkatan dari segi peratus penguasaan tahap minimum tadi. Okey, seterusnya dalam panitia juga kami menjalankan sekurang-kurangnya 2 aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran serta pengetahuan guru dengan mengikuti program berkaitan sama ada secara atas talian ataupun secara kendiri melalui pembacaan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pelaksanaan tindakan di mana perbincangan antara guru subjek dalam mempelbagaikan pendekatan pedagogi PDPC ataupun PDPR. Mengenal pasti murid yang belum menguasai TP minimum dan merancang pelan intervensi yang dapat memberi impak yang ketara. Seterusnya mengatasi isu lah. Okey, mendapatkan sokongan dari pihak pentadbir dalam memastikan apa yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, seterusnya kita akan lihat refleksi kajian. Okey, kajian tindakan saya yang bertajuk aplikasi pelan intervensi 5 langkah dalam meningkatkan kualiti dan peratus tahap penguasaan murid dalam PBD bagi subjek Bahasa Inggeris diharap dapat membantu guru-guru subjek dalam memilih kaedah yang boleh digunakan untuk merancang serta melaksanakan program intervensi yang bersesuaian. Untuk memastikan keberkesanan kaedah ini dapat meningkatkan prestasi murid yang mencapai TP minimum PBD, saya telah menjalankan beberapa perkongsian amalan terbaik dari sekolah-sekolah lain melalui PLC bersama guru-guru. Melalui cara ini, saya dapat berkongsi ilmu serta pengetahuan yang ada dalam memastikan cara penyampaian PDPR guru-guru berkesan, pelbagai dan juga menarik. Pemantauan dari pihak pentadbir juga dilihat dapat memastikan para guru sentiasa berada dalam landasan yang betul bagi memastikan sasaran panitia tercapai, iaitu memastikan semua murid yang belum menguasai TP minimum akan mencapai TP 3 sebelum sesi persekolahan 2021 tamat. Perbandingan putusan murid adalah seperti dalam jadual di bawah. Okay, jika kita lihat pada Raja 1, analisis PBD fasa 1 pada bulan Mac, okay, kita lihat ramai murid yang masih berada pada TP1 dan juga TP2. Okay. Jadi, kami merancang untuk menggunakan PILL tadi, PIL, okay, mengenal pasti faktor, apa puncanya, kemudian merancang aktiviti atau pendekatan yang bersesuaian untuk memastikan murid-murid ni belajar dan juga dapat menguasai tahap penguasaan yang minimum iaitu TP3. Okey, jika dilihat pada analisis PBD pada bulan November iaitu fasa 3, okey, terdapat peningkatan yang ketara. Okey, di mana semua murid dapat menguasai tahap penguasaan minimum iaitu TP3. Okey, pendek kata hasil kajian tindakan ini menunjukkan hasil yang baik, okey, yang berkesan. Baiklah, seterusnya kita lihat cadangan kajian seterusnya. Okey, berdasarkan daripada hasil kajian yang menunjukkan peningkatan peratus tahap penguasaan murid dalam PBD dan pada masa yang sama meningkatkan juga pengetahuan para guru dalam merancang serta melaksanakan PDPR secara berkesan. Walau bagaimanapun masih terdapat bilangan kecil murid yang memerlukan bantuan serta bimbingan penuh dari guru-guru dalam menjalani PDPR yang serba mencabar ini. Okey. Selain itu, tindakan intervensi lain yang dicadangkan adalah merancang satu program pemulihan dan penggayaan kepada murid-murid dan satu lagi program perkongsian amalan terbaik bersama ibu bapa bagi memastikan mereka juga bersedia andai PDPR dilaksanakan dalam tempoh yang lama. Okey, maksudnya kajian seterusnya ni berfokus kepada kalau untuk dari sudut murid kita akan berfokus daripada kepada program pemulihan dan penggayaan dan satu lagi program yang berfokuskan kepada ibu bapa
kita akan melaksanakan perkongsian amalan terbaik bersama ibu bapa agar mereka terbuka minda dan juga bersedia untuk sama-sama membantu anak-anak dalam PDPR. Ini adalah lampiran yang saya sertakan iaitu analisis PBD fasa 1 dan juga analisis PBD fasa 3 bagi melihat perbandingan bilangan murid yang menguasai tahap penguasaan minimum. Lampiran seterusnya saya turut sertakan laporan PLC dan juga pelan intervensi 5 langkah. Untuk laporan PLC, penelitian BI telah menjalankan 4 kali PLC merangkumi teacher sharing session di mana kami guru-guru BI berkongsi aplikasi, kaedah aktiviti yang bersesuaian dijalankan semasa PDPR. Kemudian kami juga ada melaksanakan perkongsian amalan terbaik daripada sekolah-sekolah terpilih di MIRI bersama-sama guru. Kemudian kami juga ada menjalankan justifikasilah perbincangan selepas menjalankan pentaksiran bilik darjah. Kemudian pelan intervensi 5 langkah ni kami menggunakan template yang disediakan oleh pentadbir. Kami isi, kemudian kami muat turun dalam Padlet yang turut disediakan oleh pihak pentadbir. Jadi memudahkan pihak pentadbir dan juga guru-guru sentiasa memantaulah, dapat melihat apa perancangan yang telah dirancang supaya dapat dijalankan mengikut ketetapanlah. Itu sahaja dari saya, Cikgu Zuridah binti Matusin. Saya harap perkongsian kajian tindakan saya ini dapat membawa manfaat kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum.